Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adab seorang alim. Dalam bab adab seorang alim ini kita bahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, adab alim dengan dirinya. Yang kedua, adab alim di dalam majlis. Dan yang ketiga, adab alim bersama para muridnya. Kenapa saya dahulukan adab alim terlebih dahulu sebelum adab murid? Kerana alim adalah umdahnya. Guru terlebih dahulu perlu beradab sebelum menuangkan adab kepada para muridnya. Maka kerana itu saya dahulukan dalam kitab ini adab seorang alim. Ada sebahagian kitab mendahulukan adab murid daripada gurunya. Jadi masing-masing dengan mungkin tujuannya masing-masing. Ada yang ingin membentuk muridnya terlebih dahulu dan ataupun memberi perhatian kepada murid terlebih dahulu. Dalam kitab saya dahulukan dengan adabnya guru tersebut, yakni alim tadi, di dalam majlisnya, dengan dirinya sendiri, dan juga di dalam ketika bersama dengan para muridnya. Baik, adab alim dengan dirinya. Alim itu punya adab diamalkan, takutkan Allah dan ikhlas beriringan. Ini alim yang pertama, adab yang perlu diamalkan adalah mesti khasyatillah. Mesti takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Jadi itu baru alim yang hakiki. Yang ulama, yang mana takutkan Allah tadi, itu yang dimaksudkan dengan ulama. Jadi tidak digelar ulama, tidak digelar alim, melainkan dia adalah orang-orang yang takutkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamak bagi ulama, jamak bagi apa? Bagi alim, bukan alim. Jamak bagi alim adalah alimun. Jadi ulama jamak bagi alim. Alim, bukan alim. Alim jamaknya alimun. Boleh faham tak? Ini yang silap pula. Tanya apa mufrad bagi ulama? Alim, la. Alim. Ain lam ya mim, alim. Dan ikhlas beriringan. Dan mesti ikhlas. Ini adab yang pertama yang perlu ada kepada diri si alim tersebut. Menjaga ilmunya tidak diajarkan, melainkan kepada yang menginginkan. Dan alim perlu menjaga ilmunya dengan cara dia tidak mengajarkan ilmu tersebut, melainkan kepada yang menginginkan ilmu tersebut. Faham? Jadi yang inginkan ilmu diajarkan. Yang tidak ingin, tak perlu dipaksa kepada mereka. Boleh faham? Atau kita perlu juga kadang-kadang kena jual mahal juga dengan ilmu ni. Bukan kita tak mau ajarkan orang, dan bukan kerana kita tidak mau untuk orang panggil apa, demand dengan orang dengan ilmu. Bukan demand dengan harta. Tidak. Kan tengok masjid ni bagi banyak, kita pergi. Masjid ni tak bagi banyak, tak pergi. Itu bukan dia tu. Maksudnya kalau kita pergi ke satu tempat, tengok ahli di tempat tersebut, setelah dipesan berkali-kali, kita bagi tahu, kita ajak, tetap juga dengan tak mau berubah dengan kebaikan, kemudian meneruskan akhlak yang tidak baik kepada alim tersebut, maka sebaiknya bagi dia untuk dia berpindah dan tidak menyebarkan di tempat tersebut. Kenapa? Kerana patutnya diajarkan kau tadi kepada yang menginginkan. Beza dengan dakwah lain. Dakwah diberi kepada atau disampaikan kepada yang hatta tidak menginginkan. Dakwah lain. Dakwah dengan ilmu, yang saya maksudkan di sini adalah mengajarkan ilmu. Kita nak kena ajar kepada orang yang nak kepada ilmu tersebut. Jangan diajar kepada orang yang tidak mau dengan ilmu tadi, kerana itu akan bawa masalah. Selain daripada itu, guru juga, alim tadi perlu doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepadanya para murid yang akan berada bersama dengannya dan kemudian mengambil manfaat daripadanya. Tak ramai tak apa, yang penting hidup. Yang saya sebut sebelum ni, Syekh Amin Baghdadi datang daripada Baghdad, pergi ke Mesir, yang ada murid, yang dia ambil murid berapa orang? 9 orang saja, dan ke-9 jadi qutub, wali besar. Yang Syekh Ahmad Mamduh pernah cerita dekat saya, cerita berkenaan dengan nahnu qulubuna kazzujaj. Nahnu qulubuna kazzujaj. Kami ini, jantung hati kami ini seperti az-zujaj. Ini seperti kaca ni. Kata
Sidi Syekh Amin Baghdadi. Ceritanya asal daripada Syekh Ali Jumaah. Sidi Syekh Ali pernah jemput Syekh Ahmad Mursi mai ke rumahnya dan kemudian dijamu air. Ketika dijamu air kepada air ni hot chocolate, waktu tu musim sejuk. Musim sejuk, Sidi Syekh Ahmad Mursi datang rumah Syekh Ali. Kemudian Syekh Ali jamu hot chocolate. Ketika Syekh minum hot chocolate tadi, Syekh pun bagi tahu, kata, kamu nak dengar tak cerita? Kata, wahai Syekh Ali, nak dengar cerita tak? Nahnu qulubuna kazzujaj. Dia kata, hati kami ini seperti kaca. Aku dulu, dia kata, pernah keluar dengan Sidi Syekh Amin Baghdadi, dijemput oleh Basha min al-Bashawat, ada seorang pemimpin besar negara Mesir ni. Basha ni kira orang panggil macam menteri lah. Jemput mai ke rumah untuk makan. Sampai di rumah Basha tadi, kami duduk, kami dorang je rupanya dia jemput. Dia jemput Sidi Syekh ni lah, Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi ajak aku sekali kami pergi dua orang duduk di meja makan, dijamu makan. Dia kata, tak pernah tengoklah hidangan yang hebat macam tu, macam-macam ada atas tu. Dan kemudian ketika Syekh mula makan, Basha tadi jemput makan, Syekh pun makan sikit, Syekh berhenti. Kemudian Syekh pun kata, ada tak roti kering, aish tu dengan gibnah, nak aish dengan gibnah. Jadi Syekh Ahmad Mursi terkejut lah. Dah ada makanan sedap-sedap atas ni, tiba-tiba minta balik makanan yang duk biasa makan, aish dengan gibnah. Dia bawa aish dengan gibnah main tak depan, Syekh duk makan yang tu je. Makan aish dengan gibnah tanpa sentuh sikit pun makanan yang ada depan. Makan sikit je, makan pun tak banyak, sembang-sembang sikit, kemudian minta izin nak balik. Dalam perjalanan, Sidi Syekh Ahmad Mursi sembang dengan guru dia. Syekh Ahmad Mursi kata kat Syekh Amin Baghdadi, dia kata, Sayyidi, kan elok kalau kenapa Syekh buat macam tu? Basha tadi jemput kita nak makan, tiba-tiba Syekh makan sikit terus minta aish dengan aish dengan gibnah. Kan nanti berasa hati orang tu. Dia takut tak elok ke semua sekali. Apa kata Syekh Sidi Amin Baghdadi? Dia kata, ya Ahmad, ya Mursi, nahnu qulubuna kazzujaj. Hati kami ni macam zujaj. Aku tak boleh makan, dia kata, makanan tadi. Sebab apa? Sebab makanan tadi dimasak oleh perempuan haid. Perempuan haid masak makanan tadi. Ini rutin ataupun amalan dalam tariqah Naqsyabandi. Tariqah Naqsyabandiyah, mereka tidak makan makanan yang dimasak oleh perempuan yang haid. Masakan mereka ketika majlis hadrah dan sebagainya, atau waktu majlis ketika khalwah, ataupun waktu ketika majlis Naqsyaban, yang masak hanya orang lelaki. Yang masak mesti wuduk, mesti dalam keadaan bersuci. Yang tu syaratnya mereka. Bukan mereka macam, ini bukan Yahudi ni. Yahudi tolak tu perempuan haid ni, tak. Dia pun nak jaga makan tu saja. Tak mau masak daripada tangan orang-orang yang tidak suci pada waktu tu. Kerana perempuan haid tidak suci pada waktu tu. Nak bersuci tak boleh. Dah hal dia macam tu kan. Bukan hina perempuan, tidak. Cuma nak jaga diri mereka. Jangan makan makanan yang dimasak. Hatta makanan yang dimasak oleh perempuan haid pun tak boleh. Dia kata, aku tak makan kerana dia dimasak oleh perempuan haid. Terkejut. Jadi Ahmad Mursi, macam mana dia boleh tahu makanan tu dimasak oleh perempuan haid, yang kita main makanan dah siap dah. Hanya Sidi Ahmad Mursi telefon Basha tadi. Dia telefon, bagi tahu, kata, tanya, saya nak minta maaf apa yang mungkin tuan berasa hati dengan yang Sidi Amin Baghdadi buat dan sebagainya. Dia tak berniat macam tu apa semua kali. Cuma saya nak tanya satu, dia kata, siapa yang masak makanan tu? Kemudian dia beritahu, kata, isteri saya yang masak. Kira macam datin lah. Isteri menteri yang masak ni, dan dia tak pernah masak. Dia masak sedap. Dia datin tu masak sedap. Datin bagi pun. Dia masak memang sedap. Cuma dia tak pernah masak dah, sebab yang masak semua dia punya pembantu dia. Tukang masak dah ada. Dia tak masak sebab dah ada orang. Tapi hari tu sebab Sidi Amin Baghdadi nak main, maka dia kata dia nak masak. Dia nak masak untuk Syekh, khidmat untuk Syekh. Kemudian dia pun tanya lagi. Bila saya nak tanya, kata, minta maaf, ni sulit sikit. Adakah dia haid ketika dia masak? Tanya. Terus Basha tu letak telefon macam ni kat terus bagi tahu. Tanya kat isteri dia, kamu haid ke hari ni? Maka isteri dia bagi tahu, ya, waktu tengah masak haid. Waktu tengah duk masak tu dia datang haid. Macam mana Sidi Amin Baghdadi boleh tahu makanan tu dimasak oleh perempuan haid? Sampai macam tu sekali. Nahnu qulubuna kazzujaj, dia kata. Hati kami ni macam kaca, sampai tengok habis makanan tu, sampai dia yang masak pun tahu. Baik.
Habis Syekh cerita yang tu, balik. Syekh minum air hot coklat tu, habis. Dia minum tu susah dan habis akhirnya. Bila dia letak, dia kata Alhamdulillah, khalasna. Habis juga no. Selesai. Balik. Syekh Ali tak faham lagi. Syekh duduk fikir, kenapa dia cerita yang tu tiba-tiba? Tanya kepada si isteri dia. Syekh Ali tanya pada isteri Syekh Ali seorang ya. Jadi kami ni anak-anak murid Syekh Ali macam tu lah. Kan? Dia turun ahwalnya Syekh. Syekh Ali kata dekat isteri, tanya kepada dia, kamu haid ke hari ni? Isteri Syekh Ali kata, ya, saya haid hari ni. Patutlah teruk. Patutlah tiba-tiba Sidi Amin Baghdadi cerita benda tu. Sebab apa dia cerita tadi? Sebab dia tak mau buat macam Tok Guru dia buat. Kerana ni rumah anak murid dia. Walaupun hak masak tu, isteri murid dia tadi ni haid, minum jugalah. Dia kata, Alhamdulillah, khalasna. Habis juga akhirnya. Maksud dia gitulah. Dan turun nahnu qulubuna kazujaj tadi hatta kepada Syekh Ali pun. Syekh Ali pun qulubuhu kazujaj. Dia pun boleh tengok orang. Boleh baca. Turun juga pada Syekh Ahmad tu, tak turun lagi kat saya. Nanti insya-Allah sampai lagi. Syekh Ahmad pun sama juga, lebih kurang Syekh Ali juga. Banyaklah kisah dengan Syekh Ahmad dengan Syekh Ali ni. Sampai Syekh Ahmad ketika baca kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, saya khatam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim dengan Syekh Ahmad. Jadi mula-mula saya duk baca kitab Tazkiratus Sami' ni rasa macam senang. Oh senang ni tak ni. Bila dia baca, dia payah pula. Payah. Pokoknya payah kitab ni umumnya. Lepas tu saya pun tulis balik faedah-faedah yang ambil pada dia tu dalam bentuk syair ni. Sebahagiannya. Dan Syekh Ahmad kata, kebanyakan sifat yang aku baca dalam kitab ni, aku ni ramai syekh, dia kata. Ramai syekh aku. Tapi tidak ada seorang yang menyempurnakan sifat alim yang ada dalam Tazkiratus Sami' yang disebut oleh para salaf terdahulu, melainkan ada pada Maulana Syekh Ali Jumaah. Semua ada pada dia. Baca sifat apa pun mesti ada pada dia. Sifat tadi. Ambil berat tentang murid. Kemudian apa ni? Yatafaqqad ahwaluhum. Yatafaqqad ahwalahum. Suka tengok orang panggil apa, ahwal anak murid dia macam mana keadaan. Kalau tak sihat ditanya, kalau tak sihat datang ke rumah. Apa ni, cari apa ni orang panggil apa? Tanya khabar dan sebagainya. Itu kalau murid tak lari pada dia lah. Kalau murid lari lain pula tu cara dia. Murid lari pun macam-macam juga. Okey. Jadi menjaga ilmunya tidak diajarkan melainkan kepada yang menginginkan. Ini peristiwa yang berlaku kepada Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, juga Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu yang pernah dijemput oleh Governor Samarkand untuk mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Imam Bukhari tolak. Imam Bukhari kata, mana ada majlis khas ni, tak ada. Kamu pula jemput pula tu. Kok kalau dia nak buat lain. Kok guru sendiri nak buat tu lain kira. Ni Governor jemput untuk ajak anak-anak Governor. Kata, bila pula ilmu jadi khusus untuk anak-anak Governor ni? Nak suruh baca Sahih Bukhari depan anak-anak dia saja. Mungkin apa ni, tu ahwal masing-masing. Sebab ada ulama yang mana dijemput oleh para raja untuk datang mengajak anak-anak raja di istana, dia mengajak. Ahwal masing-masing. Jadi jangan kita kata hak yang perbuatan Imam Bukhari tadi ni, itu yang mesti kita ikut. Tu kata ulama, hak ni kaedah penting yang saya ambil daripada Sidi Syekh apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Syekh Usamah Mansi hafizahullah, doakan moga Syekh sihat. Kita bimbang juga sebab sekarang ni di Mekah ni, kalau sakit-sakit tiba-tiba ni, takut kena yang dengan tu, ada simptom tu, simptom yang sama COVID kan. Maksudnya sakit dada, batuk, macam di Yaman sama sebiji. Di Yaman dia kata selepas meninggal Habib ni Taha masyhur kan, Abdul Rahman Taha, abang Habib Omar, Habib Ali masyhur, dia meninggal tu kan ramai orang kumpul kan. Dia kata selepas tu pakat batuk, pakat apa semua, maksudnya simptom COVID tu ada, cuma tak ada perubatan, tak apa nak cukup sana. Dan orang tua-tua banyak meninggal, habaib yang tua-tua meninggal dan simptom dia sama, sakit dada, batuk, semua sesak nafas. Sistem COVID tu ada, sebab tu dia kuarantin 14 hari dan ni rasanya selesai dah kot. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di Syekh Usamah Mansi hafizahullah, dia sebut, dia kata waktu ketika Syekh Sidi Muhammad Sidi Said Muhammad Alawi Maliki, Abu Ya Said Muhammad syarahkan tentang perbuatan ataupun
perlakuan Imam Malik waktu ketika masuk ke Madinah buang kasut. Imam Malik tak pernah pakai kasut di Madinah. Imam Malik tak pernah naik kenderaan di Madinah, kan? Maka Sidi Abu Yazid Muhammad dia kata apa? Dia kata itu ahwal Imam Malik, ahwalul awliya la yuqtada bih. Ahwal para wali tidak wajib diikuti, la yuqtada bih. Itu ahwal dia punya ahwal lah. Semua nak ikut teruklah kita. Masuk Madinah nak kena buang kasut daripada awal pintu. Masuk naik kereta tak boleh. Itu naik bas nak naik kat mana? Kita nak pergi melawat kan, kena naik bas. Tak kira lagi hon lagi. Itu semua menyakitkan Rasulullah bagi Imam Malik. Imam Malik kata naik kuda pun tak boleh. Kerana tu menghentak bumi Madinah, nanti akan mengganggu Nabi SAW. Memang macam tu sekali. Dia tak akan masuk dengan kuda. Masuk je Madinah, terus buang kasut, jalan kaki. Tapi Madinah zaman dulu dia besar sebenarnya, cuma yang mungkin dimaksudkan tadi adalah pada Sur, Masjid Nabawi yang ada waktu sekarang. Itu kota mana dulu, kampung-kampung dalam kawasan tu. Masjid besar tu lah. Sebesar apa ni, dia punya pagang tu. Mungkin masuk waktu tu baru Imam Malik pecat kasut dia. Tapi kata Sidi Syekh Usamah Mansi yang diambil pada Syed Abu Yang Syed Muhammad Alawi, al-ahwalul awliya la yuqtada bih. Jadi ahwalnya Imam Bukhari, ahwalnya Imam Malik, tengok kepada ahwalnya, mungkin sesuai pada waktu tersebut dia amalkan begitu untuk diajarkan kepada sebahagian khalifah ataupun governor ni yang sombong dengan ilmu, sehingga dia tak mau turun dalam majlis awam. Orang awam, Imam Bukhari baca, kata Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina, rawi Imam Bukhari, rawi Bukhari yang paling tinggi pada nama Firabri. Imam Firabri dengar Sahih Bukhari 2 kali dengan Imam Bukhari. Yang antara murid yang terakhir wafat, kata beliau. Semua dah wafat. Jadi dalam Qaimah Asma' tu, yang hadir dalam majlis Imam Bukhari semuanya dah wafat kecuali aku seorang, kata dia. Jadi siapa yang samak dengan dia waktu tersebut, samaknya tinggi. Kami waktu pergi ke Turki tahun lepas untuk samak Bukhari dengan Sidi Syekh Abul Huda Yaqubi hafizahullah. Patutnya tahun ni ada majlis samak lagi bulan 5 yang lalu dengan Syekh Ahmad, Syekh Abul Huda, baca Sahih Muslim kalau tak silap. Tapi disebabkan Covid jadi terbatal. Dia Firabri tu antara sanad yang tinggi lah dalam dunia. Sanad samak. Dan sanad Syekh Abul Huda antara sanad yang paling tinggi dalam dunia sebab samak. Semua samak. Daripada awal sampai habis samak semua. Itu sanad yang paling sukar lah. Banyak juga ada orang yang dia ambil sanad ijazah, pertengahan ijazah, kemudian lebihnya baki samak. Ada yang samak sedikit, kemudian baki ijazah. Tapi yang ni semuanya samak. Syekh Abul Huda samak daripada awal sampai habis dengan ayah dia. Ayah dia samak daripada awal sampai habis dengan Syekh Makki Katani. Dan Syekh Said Makki Katani pernah bagi ijazah kat Syekh Abul Huda Yaqubi. Jadi sanad Syekh Abul Huda sama dengan ayah dia. Kerana orang yang pernah membaca di depan guru, kemudian orang tersebut memberi ijazah kepada seorang yang orang tadi baca kepada orang yang ambil. Faham tak ni? Syekh Abul Huda ambil dengan ayah dia. Ayah dia ambil dengan Sidi Makki Katani. Sidi Ibrahim Yaqubi dengar daripada Syekh Makki Katani pada awal sampai habis. Okay? Dan Sidi Makki Katani sempat bagi ijazah pada Syekh Abul Huda. Bagi ijazah ammah. Jadi bila bagi ijazah macam tu dan ayah dia pernah baca dengan Syekh Sidi Makki Katani, maka setiap kali dia baca dengan orang yang pernah ambil ijazah dengan orang yang sebelum tu, maksudnya ambil ijazah dengan orang yang pernah bagi kepada orang yang dia baca dengannya, maka dia seolah-olah membaca dengan guru kepada ayahnya. Maksudnya gitu. Jadi sebab tu Syekh boleh sambung terus dengan Sidi Syekh Makki Katani. Seolah dia samak daripada Syekh Makki Katani. Itu sangat jadi tinggi tu. Baru sambung sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari memang tegas dalam bab tersebut. Juga Imam Malik tegas dalam bab tu. Sebahagian ulama lagi mungkin ada yang ringan kerana dia memandang maslahah yang lebih lain pada waktu tu. Kalau tak diajak anak-anak raja pada waktu tersebut dalam, dia ada panggil dia ada istilah dia, bukan murabbi, ataupun dipanggil muallim abna'i sultan, lebih kurang itulah. Jadi pengajar kepada anak-anak sultan. Dan
para raja terlebih terdahulu melihat kepada guru-guru private yang mengajar kepada anak-anak mereka ni biasanya alim kabir, orang besar-besar, tapi mengajar budak-budak, mengajar anak sultan. Dan kesan murabbi kepada anak sultan ni besar. Antaranya anak kepada Walid Ibni Muawiyah. Walid kan anak dia yang anak Muawiyah, anak Sayyidina Muawiyah yang Samsing nama apa? Walid kan? Yazid. Anak kepada Yazid Samsing kan? Teruk panggil dia. Anak kepada Sayyidina Muawiyah. Anak kepada Yazid, terlupa nama apa? Tak silap nama Muawiyah juga. Anak kepada Yazid namanya Muawiyah. Dia buah nama ayah dia, Sayyidina Muawiyah. Dia diajar oleh seorang pengajar. Disebabkan kerana ajaran guru ni, anak dia tak mau jadi khalifah. Dia lebih zuhud. Dia tak mau khalifah, dia tak mau. Dia tak mau jadi pemimpin. Dia orang biasa je. Dan digantikan orang lain. Tak mau. Kesan daripada mana? Kesan daripada guru dia. Guru yang mengajar tadi Sufi. Maka anak dia pun jadi tak mau dengan dunia ni. Tertolak pemerintahan pada waktu itu. Waktu kesan guru ni besar. Sebab tu ada dalam kitab Kaifa Yurabbi al-Muslimun abna'ahum. Dia baca kitab tu. Bagaimana orang-orang terdahulu mendidik anak-anak mereka. Baik. Juga tidak akan juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Ini yang ketiga sifat orang alim. Dia tidak akan melangkahkan ataupun meletakkan kakinya di depan pintu para pembesar. Baik, adakah dilarang secara mutlak seorang alim pergi ke rumah para pembesar? Tidak. Sebab tu saya sebut di sini tanpa niat mulia. Itu dia punya qaid dia. Iaitu menapakkan kaki tanpa niat mulia. Tapi kalau dia menapakkan kaki ke rumah para pemimpin besar dengan niat yang mulia, antara niat yang mulia tersebut apa dia? Adalah untuk yang pertama, dengan kehadirannya tersebut boleh menyampaikan apa yang diinginkan oleh golongan muslimin, ataupun mengangkat kezaliman, memberikan kebaikan. Itu tak apa. Hadir, sila. Sebab tu jangan baca hadis ataupun ucapan para ulama yang kata seburuk-buruk alim adalah yang berada di depan pintunya pembesar, dan sebaik-baik pemimpin adalah yang berada di depan rumahnya para ulama. Seburuk-buruk alim yang ada di depan pintu rumah pembesar, dan sebaik-baik pembesar adalah yang berada di depan pintu para ulama. Jadi jangan guna itu dengan umum, dengan mutlak. Bukan umum, dengan mutlak. Mutlak dilarang perkara tersebut. Tidak dilarang secara mutlak. Ada sebahagian ulama menghadiri ataupun pergi ke rumah para pembesar dengan niat-niat yang kita sebutkan tadi. Kalau niat mulia tidak ada masalah. Boleh pergi, tidak ada masalah. Rendah diri, tak sombong dengan pelajar. Zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Ini yang seterusnya sifat bagi alim. Ini dengan dirinya sendiri. Dia kena rendah diri, tak sombong dengan para pelajarnya. Walaupun dia alim, tinggi dan sepatutnya dimuliakan, tapi dirinya rendah. Dia rasa dirinya rendah. Dia kena rasa macam tu. Seperti seorang guru ketika disalam cium tangan oleh muridnya, dia tak merasakan bahawa tangannya berkat. Malah sebaliknya dia ingin mengambil barakah muridnya yang tawaduk tersebut. Itu yang perlu diniatkan. Zuhud pakaiannya, dunia tak dikejar. Ini pakaiannya zuhud. Pakaiannya, kehidupannya adalah zuhud. Bukan dia pakai zuhud. Zuhud bukan ada bentuk. Zuhud ni dalam hati. Jadi maksudnya ini adalah seakan-akan pakaiannya. Jadi memakai dengan pakaian zuhud, dan dunia dia tidak kejar dengan dunia ini. Karena zuhud tidak menafikan kekayaan. Zuhud tidak menafikan kekayaan. Karena ada orang yang kaya tapi zuhud hatinya, dan ada orang yang miskin dan miskin tidak melazimi zuhud. Jadi saya kata kaya tidaklah menafikan zuhud, dan miskin tidak melazimi zuhud. Kalau orang tu miskin, adakah dia lazim jadi zuhud? Tidak. Ada orang miskin tapi hatinya dengan dunia, macam kita sebut semalam. Dia tak boleh dapat sebab tak mampu. Kalau dia mampu, lebih pada tu lagi dia buat. Kerana tak mampu. Boleh? Membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya. Dia sentiasa membersihkan zahirnya. So, si alim ini dia akan jaga penampilannya.
Zahirnya terjaga, batinnya juga terjaga. Karena az-zahir unwanul batin. Karena zahir adalah unwan ataupun alamah kepada batinnya seorang tersebut. Sidi Ahmad Mursi, kata Sidi Syekh Ali Jum'ah, memakai pakaian yang apa ni, dia orang yang pergi tanasukh di antara pakaian dia yang luar dan dalam. Sidi Ahmad Mursi dia akan pakai ni, kopiah Azhar tu. Kalau taqiyah Azhar tu dia pakai, dalam taqiyah Azhar ni biasanya dia ada macam 4 lapik tu. Untuk nak, macam kita pakai songkok tu kan, dalam songkok kan ada lapik nak bagi peluh tu. Jadi lapik yang lipat tu, kalau pelapik tu warna biru dalam, Syekh akan pakai ni, tali pinggang biru. Kalau pelapik dalam tu warna dia merah, Syekh akan pakai ni bengkung warna merah. Dia bengkung. Orang zaman dulu kan pakai bengkung tu. Bukan tali pinggang, bengkung tu. Bengkung merah. Bengkung merah kerana hak dalam tu warna merah. Bengkung biru kalau dalam tu warna biru. Jadi Syekh Ahmad kadang bengkung hitam kerana dalam tu warna hitam. Dan dulu ulama Azhar dulu pakai macam tu. Dia pakai jubah, pakai bengkung tu, baru pakai jubah luar. Pakai kakula tu. Kemudian Syekh Ali Jum'ah pernah tanya kat Sidi Syekh Ahmad Mursi, dia kata, orang bukan tahu pun Syekh. Yang dalam tu warna biru kan, siapa nak tahu, kata ni tali pinggang biru, ikut suka tak pakai warna apa pun. Syekh Ahmad Mursi kata apa? Ya Syekh Ali, al-zahir unwanul batin. Dia kata, zahir ni unwanul batin. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah sukakan kecantikan. Allah cantik dan Allah menyukakan kecantikan. Dan macam tu sekali. Jadi nak kena ada persamaan antara dalam dengan luarnya. Jadi kalau zahir pun macam tu, batin insya-Allah khair. Boleh. Jadi membersihkan zahir batinnya sentiasa. Jadi orang yang mengaji, yang reti, sepatutnya jaga penampilan dia. Jaga penampilan dia. Pakaian dia. Kalau baju dia warna koko, kopiah koko. Saya bajunya putih, hari tu pakai putih kali dengan kopiah-kopiah kali. Yang sesuai dengan warna tu. Ini tidak baju kuning, kopiah merah, seluar biru. Sifat gangga mana ni kan? Tapi kadang comel juga kalau pakai macam tu, kalau pakai tengkolok lah. Kalau orang pakai tengkolok kan baju warna-warni pelik-pelik tu. Kita menjadi heran, ni memang sifat gangga ni. Rupanya ada juga sikit-sikit. Tapi itu kan, tengkolok warna lain, baju warna lain. Rupanya dia masuk elok. Tapi bukan semua baju lah macam tu. Tengok keadaan. Dia kena ada juga penasihat 25% tu untuk baju. Dan penampilan. Penampilan penting. Baru kita reti dengan majlis. Ini pi mana pun kasut selipar je pun. Kat mana pi pun selipar je pun. Yalah, tawaduk pun tengok keadaan sama. Bagi orang ni rasa gah sikit dengan agama ni. Faham tak? Dia nak pergi jumpa pejabat mana pun selipar je pun tu. Kain belekat tak ada masalah. Ada kain belekat mahal. Kain belekat jangan gajah duduk je. Gajah duduk pun ada yang mahal. Gajah duduk tu kita yang terduduk kalau beli. Gajah duduk kalau yang apa tu? Gajah duduk apa? Premiumnya tu. Oh tu mahal. Berapa? 100 apa? 100 lebih. Ada kain pelekat yang saya pun baru duk kenal ya. Dia panggil geng-geng sarungan ni. Dia lebih kurang hak geng-geng seluar jin lah. Seluar jin ada mahal apa semua tu kan. Geng-geng pelekat pun ada juga, berprestis juga dia bawa. Jangan main. Ingat sama semua. Gajah duduk, dia ingat semua mangga gajah duduk. Hak RM20 beli, lepas tu minta free satu lagi. Tak, bukan semua sama. Saya pergi kalau di Indonesia banyak. Ada BHS, ada yang klasik, ada yang premium, yang mahal. Hak klasik saja, hak biasa, paling biasa, harga paling murah RM150. BHS. Hak semalam saya pakai. Tu kain pelekat yang tu paling murah lah bagi BHS. Tu kalau beli tu kira orang BHS tengok, biasa. Maksud dia hak kaya dalam BHS. Sebab ada BHS yang harga dia 600 satu lai. Kalau pakai kain pelekat tu harga 600. Semua pakai kain songket tu. Memang cantik betul, saya pegang tu gram tapi duit tak ada. Duk gram saya tengok apa ni hak yang jemaah kita hak IP Wali Songo tu. Depa beli kat kita RM150 ya. Cara. Saya pergi kedai tu tengok depa duk ada. Ustaz nak beli ke? Tak apa, pilih Ustaz pilih. Saya akan beli. Takkanlah saya nak ambil 600. Nampak kurang ajak sangat dia tu. Macam Ustaz ni. Aku pun ambil sembilan.
kali dia tertukar, dia pula ambil mangga pula lepas tu. Dia beli kat saya BHS satu hak 150. Satu lagi kain kecubung. Kain kecubung mahal juga harga RM150 ke RM200. BHS mahal lah. Ada hak RM600 tu saya tengok. Sampai hak tokai kedai tu kata tak perlu beli. Pak Kiai, panggil saya Kiai. Pak Kiai tak perlu beli ini. Ini kalau pakai duduk atas kerusi yang berkayu, kemudian terkoyak, menangis. Menangis dia kata, tak perlu. Ambil yang ini. Tu pun mahal juga, RM150 pun. Tak murah lah. InsyaAllah nanti kita di Zawiyah nanti akan ada galeri Zawiyah. Nah, galeri Zawiyah kita akan jual kain-kain tu. Kecubung. Dia pakai hak Tok Guru pakai lah. Hak Tok Guru pakai tu kita jual kat tu. Kopiah ni cari jalan macam nak jual. Jubah Turki jual habis semua. Sini. Cara tu macam kan nampak macam maju betul ni. Tak ada orang mai tu ni. Baik. Dari sifat yang dicela junjungannya. Jadi kena bersihkan batin kita ni daripada sifat yang dicela junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena jaga penampilan kita, kena jaga. Jadi penuntut ilmu kena jaga. Hatta penuntut ilmu sekalipun, jaga penampilan dia. Bukan perlu pakai macam pakaian ulama, tidak maksud saya. Pakai pakaian yang menunjukkan kata dia penuntut ilmu. Kita tahu kata ini orang mengaji ni. Baju dia macam ni. Faham? Itu. Hasad, dengki, ujub juga tipu daya, bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Ini hasad, dengki, ujub dan juga suka menipu daya manusia yang lain. Ini bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Ini semua perlu syarahan ni. Ini kalau kena syarah pula apa dia sifat hasad, apa sifat hasad, dengki itu samalah. Kemudian apa sifat ujub, al-kadhib ataupun tipu daya yang dilakukan oleh sebahagian orang untuk menarik perhatian manusia kepada dia. Lepas tu Nabi SAW sebut kata orang mukmin ni boleh berzina. Bukan boleh, maksudnya mungkin melakukan zina. Orang mukmin mungkin melakukan pencurian, tapi dia tidak menipu. Al-mu'minu la yakdhibu. Orang mukmin ni tidak menipu. Jadi soal penipuan ini dinafikan daripada golongan mukmin. Orang mukmin ni tidak menipu dia. Dia berzina, ya mungkin. Dia mencuri, ya mungkin. Tapi menipu, tak. Ini bukan sifat mukmin. Faham tak? Sebab tu tengok kalau ketika sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Kan sahabat marah waktu tu. Kata saya nak masuk Islam tapi saya nak berzina. Benarkan saya berzina. Oh Nabi, para sahabat marah waktu tu. Nabi kata sahabat. Panggil dia mai depan. Nabi panggil, Nabi tanya kat dia, kamu suka tak kalau ibu kamu berzina dengan orang lain? Oh, tak suka. Kamu suka kalau adik perempuan kamu berzina dengan orang lain? Tak suka. Kamu suka kalau isteri kamu berzina dengan orang lain? Oh, tak suka. Nabi kata, kalau macam tu kamu tak suka, itu juga orang lain pun tak suka. Nabi kata. Dan Nabi tak tangan kat dada dia. Dan Nabi doa, ya Allah, bersihkan hati dia, buangkan sifat tadi daripada diri dia. Kata dia, tidak ada benda yang paling aku benci selepas doa Nabi melainkan zina. Ajib Nabi punya akhlak, cara Nabi nak berdepan dengan orang macam tu. Ada seorang sahabat datang beritahu kata saya nak mencuri. Nabi kata, silakan, tapi satu saya nak pesan, jangan tipu. Itu yang Nabi kata, jangan tipu. Dia kata boleh, hak tak menipu tu tak apa, jangan, tak apa. Tapi tiap hari dia nak mencuri, dia kata mesti akan jumpa Rasulullah. Lepas tu Rasulullah akan tanya, mencuri tak hari ni? Takkan aku nak tipu, dia kata. Dah kali tinggal gitu ya. Dia kata terpaksa tinggal sebabkan kerana tak boleh nak tipu. Cuba tengok. Kerana masuk nur agama dalam nur iman dalam diri dia, terus tinggal tipu tu. Tipu tak ada dalam hidup dia. Sebab tu jangan menipu. Kita ni kalau mengajak, jangan menipu. Jangan nak buat cerita tipu kat orang. Oh, kalau dia mengajak, dia cerita, dia kira apa lah. Kita ni kalau nak buat lawak pun, kalau boleh lawak yang betul. Ada cerita lawak tu. Sama ada kita baca kat mana-mana ke apa tu, ada cerita tu. Jangan menipu. Duk buat reka cerita. Nak bagi orang gelak. Oh, jangan. Lepas tu jangan duk cerita menipu pasal diri kita. Cerita kata dia. Lepas tu menambah sikit-sikit. Nak bagi sedap cerita dia. Oh, jangan buat perangai tu. Perangai tu kalau buat, dia akan berterusan sampai ke mati. Perangai menipu. Dia mula dia tipu sikit-sikit lah. Dia tipu duit. Dia curi duit orang. Lepas tu dia ambil semua, dia campur. Dia kerja nak menipu. Sebab kerja dia macam tu. Duk ceramah pun menipu.
cakap pun menipu. Dia menipu ni saja orang baru. Waktu penuntut ilmu, waktu belajar ni jangan belajar menipu. Kerana bila dia mula menipu, nanti bila dia mengajak, dia pula akan menipu. Bila duduk dengan masyarakat ni pun, dia akan bawa penipuan tu sampai bila-bila. Jangan cuba. Nah, jangan. Kalau tak erti, kata tak erti. Kalau kita tak erti nak buat lawak, tu suruh buat lawak. Mengajak betul Dia nak kerja tiru orang, nak kena buat lawak juga. Baru orang akan mai kelas dia. Dah. Saya tengok Habib Ali tak pernah buat lawak pun. Dia orang ramai je kelas dia. Kita pula nak kena sulam dengan macam-macam, nak tengok haram tak mai juga. Dia tak perlu sulam-sulam pelik-pelik ni. Mengajak betul-betul. Lawak lebih-lebih pun orang menjadi pening. Orang nak main mengaji, nak buat lawak kan. Tu kena ambil berat. Hasad, dengki, ujub, ni semua ni perlu kepada syarahan. Saya cuma sebut di sini. Nanti kita akan keluarkan kitab nanti. Mungkin syarahnya, mungkin boleh disyarahkan. Ataupun kalau saya tak sempat nak syarah, aku adalah anak-anak murid yang rajin nak pergi syarah kitab ni. Syarah apa, tunjuk kat saya balik. Betul ke tidak? Ataupun dia ambil pada apa yang saya syarah ni. Jauhkanlah dirinya dari Tuhannya, tuhmahan. Jauhkanlah dirinya dari tuhmahan. Jagalah maruah, jangan diabaikan. Maruah tu. Jadi kalau jagalah maruah, jangan tak boleh, tak kena. Jagalah maruah ataupun jagalah muruah, jangan diabaikan. Jadi jauhkanlah dirinya daripada tuhmahan. Jadi apa dia hadis dia? Dia jauh daripada tuhmahan. Ingat tak? Jauhkan diri daripada tuhmahan apa dia? Taqu mawaqi'at tuham. Jaga kamu daripada tempat-tempat tuhmahan. Jangan bagi orang tuhmah kita. Apa sahaja. Apa sahaja. Naik kereta, dia tengok jumpa anak murid perempuan duduk tunggu bah tepi jalan. Kita duduk sorang-sorang. Anak murid kita ni. Baik, perlu tak guru tadi berhenti nak ambil anak murid tadi naik kereta sekali dengan dia. Taqu mawaqi'at tuham. Jaga jangan duduk pergi bawa sekali. Sekejap lagi mula. Padahal anak murid dia aja, duduk pun bukan sebelah dia, duduk belakang. Kecuali lah Tok Guru tu buat Uber, tu lain lah. Tok Guru dia duit tak ada, orang tak mau buat Uber lah. Allah. Jaga tu tak mau nanti apa ni ditohmah. Jadi jagalah maruah, jangan diabaikan. Jaga maruah kita. Macam-macam lagi lah yang bab berkenaan dengan apa ni tohmahan ni. Orang tanya soalan tengah-tengah malam pada Tok Guru. Pukul 12 malam tanya soalan lagi. Yang tanya pula anak dara orang. Turut pergi layan jawab pada waktu tersebut. Tu semua kena jaga. Pertama penuntut ilmu ni kena jaga dengan perempuan. Orang perempuan pun yang penuntut ilmu kena jaga dengan lelaki. Dengan mudah-mudah sangat. Dia yang paling mudah kali ni dengan sama-sama mereka. Duduk di masjid, jumpa kat masjid juga. Tak ada dah. Mula-mula bangun tahajud nak. Kita berteman ni untuk gerak tahajud je. Dia mula semangat waktu tu nak bangun tahajud. Penuh haram tak nak bangun tahajud pun. Lagi hebat lagi dia tolong gerak betul tidur balik. Nak abang kata dia bangun tahajud. Dah bangun tahajud. Cara tu jangan akan ke jannah lah selepas tu. Dia tak tahu dua-dua ekor akan masuk neraka ke tu. Dah tahajud. Pas menikah dua-dua orang tak terkejut langsung. Pil. Ghaibul ghuyub. Hilang habis dua-dua. Tak ada bangkit tahajud seorang pun. Marah pula bila bini dia gerak. Abang bangun tahajud macam dulu. Kan abang gerak saya dulu. Tidak Jaga jangan mudah-mudah sangat. Ni jenis duk hubung dengan lelaki perempuan ni mudah. Macam-macam. Kes macam-macam lah. Ni hak duk mengaji ya. Hak mengaji paling teruk ni. Ujian dia berat. Hak orang mengaji ni. Nanti akan masuk dari bab kenaan dengan penuntut ilmu ni. Ujian dia berat. Tambah ujian alim lagi berat. Baik, juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi si alim adab dengan dirinya, jangan termakan dengan pujian, kerana ini semua akan merosakkan dirinya dan merosakkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau makan dengan puji. Baik, kalau dipuji oleh muridnya puji di depan, maka dia kena jaga betul pada waktu tersebut.
Jadi murid kena tahu guru dia macam mana. Ada guru yang dia husnuzan murid perlulah. Bila guru tadi nak dipuji oleh murid tersebut, murid tadi perlu husnuzan bahawa gurunya terjaga daripada ujub pada waktu tersebut. Dan kita husnuzan dengan semua para awliya, para ulama, bahawa mereka terjaga daripada perkara tersebut. Tapi kalau dia tahu memang guru dia tak suka dengan perkara tersebut, memang benci sungguh perkara tadi, maka dia elakkan memujinya di hadapan gurunya. Tapi puji di belakang guru tersebut. Itu yang sepatutnya. Kerana orang yang dipuji ni, dia berada di tempat yang bahaya. Orang yang memuji senang, dia lempaknya. Hak teruk ni yang kena puji tu. Dia dah berada di tempat yang sangat bahaya pada waktu tersebut. Kalau dia termakan, gelincir terus. Kalau dia tahan, sabar, tenang, khair insya-Allah. Tapi yang tu paling payah ni. Paling susah. Lebih-lebih lagi dipuji dengan benda yang dia tak buat. Tu lagi dah orang suka. Faham tak? Kita tak nak buat benda tu, tengok orang puji kita, kita dengar sampai berita tu kat kita. Apa kita akan kata? Dia kemah juga walaupun aku tak buat benda pada kata aku buat. Lepas tu seronok. Tu dalil kata ni ada ujub, sombong dalam hati ataupun ada perasaan yang tidak enak dalam hati dia. Kerana apa? Kerana dia suka dengan pujian walaupun tak betul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis bunyilah. Dia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menegur sebahagian jariah yang berqasidah di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut kata Rasulullah ini di depan kami ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mengetahui peristiwa yang akan datang pada esok hari. Dia kata cukup, tak payah sebut yang tu. Nabi kata tawaduk Nabi, pada Nabi tahu semua. Ma'ruf pun Nabi tahu semua benda. Kan? Tidak wafat Rasulullah melainkan Nabi mengetahui keseluruhan apa yang ada di dalam Lauh Mahfuz. Itu ma'ruf bagi Rasulullah, tapi Nabi tak mau pada waktu tersebut disebut perkataan-perkataan yang sedemikian. Faham tak? Pun Nabi tegak terus waktu tu. Itu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Hanifah waktu ditegur atau dipuji oleh anak-anak muda yang duduk di tepi jalan, bila tengok Imam Abu Hanifah, dia berkata hadza Imamul A'zam alladhi la yanamu lailan. Ini Imam A'zam yang tidak pernah tidur malam. Imam Abu Hanifah kata baik sangka dengan apa yang mereka lakukan, melakukan apa yang mereka baik sangka dengan aku, maka dia tidak pernah tidur malam lagi mulai saat tu. Kita kalau kata dengar orang kata itu, tu ustaz tu yang kata dia kata tak tidur malam tu, tahajud dia tiap malam, haram dia tak buat pun. Dia pun kata alhamdulillah sampai dah, boleh tidur lah setiap hari. Sebab cerita dah sampai dah. Orang duk kata kita bangun malam, padahal haram tak bangun pun. Tersonok dengan perkara dia. Dan Imam Abu Hanifah melakukan apa yang dibaik sangkakan oleh orang kepada dia. Kalau dia tidak buat benda tersebut sebelumnya, ketika orang sebut perkara tadi kepada dia, dia tidak akan lagi tinggalkan perkara tersebut. Kita terbalik. Kita akan buat benda yang orang kata kat kita yang kita tak buat. Benda tu kita tak buat pun, betul orang kata, kita dah halang-halang kata sangat, aku buat lagi baru tahu. Orang itu paduk kata aku buat sungguh lagi lah. Yang tu tinggal tu suruh buat. Nah. Kalau orang kata yang kamu tu benda, dia kalau benda tak elok, orang kata dekat dia, dia tak pernah buat benda tu. Orang kata je dan dia nak buat. Dia dah halang-halang orang kata, baik buat terus. Dah lepas duk kata dah, kata. Tapi kalau benda yang baik, orang kata kat dia dan dia tak buat pula. Dia rasa sonok pula waktu tu. Dia bagi penipuan syaitan. Tipuan syaitan ni pandai dia. Kan dia pada ambil kursus malam kita sebut. Kursus dia pun cukup bijak. Baik. Jadi tu yang patutnya kita jaga perkara-perkara tersebut. Baik, ini adab alim dalam majlisnya. Kita baca sikit. Adab alim di dalam majlis ilmunya, jika diamalkan barakah sentiasa. Apa adab alim dalam majlis? Yang pertama, berwuduk serta membersihkan dirinya. Ini tanda ta'zim ilmu dan di dadanya. Habis dah. Lajunya bateri. Jadi yang pertama mesti berwuduk sentiasa. Sentiasa berwuduk. Habis wuduk aja berhenti, ambil wuduk balik. Kerana ni adab kita dengan ilmu. Bukan alim saja, hatta penuntut ilmu. Kena bersihkan diri kita. Depan tu ada tempat wuduk. Kalau kata siapa tak ada wuduk lepas ni, habis minta izin keluar, ambil wuduk di depan tu. Tu ada 3 paip. Untuk lelaki lah, orang perempuan masuk dalam. Baik. Ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna
bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Dia kena duduk dalam majlis dalam keadaan yang waqar, dengan mulia, dengan rasa dengan kedudukan yang bagus, disiapkan tempat yang baik untuknya ketika mana dia nak mengajar. Imam Malik ada kerusi yang seperti itu. Imam Malik, beliau ada kerusinya sendiri, kerusi untuk dia duduk khas ketika mengajarkan hadis. Nah, itu khas untuk beliau. Baik. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Banyaklah kisah-kisah para ulama yang mereka menjaga kedudukan mereka di dalam majlis. Nah, Al-Imam Dhahhak radhiyallahu anhu digelar Dhahhak, sebagian ulama kata kerana dalam majlis dia memang lawak. Dia suka gelak dalam majlis dia. Panggil Ad-Dhahhak. Tapi ketika sebut Rasulullah, diam, menangis, pucat waktu tu. Ini sifatnya Al-Imam Dhahhak radhiyallahu anhu, di para alim ulama kita. Ini adab dia. Yang pertama tadi dia berwuduk, yang kedua duduk di tempat yang mulia. Murajaah ilmu sebelum majlisnya, ini adab alim, jangan lupakannya. Jadi alim, yang pertama antara adabnya dengan ilmu, iaitu dia murajaah walaupun dia telah mempelajari ilmu tersebut berkali-kali. Maulana Syekh Mustafa Imran, kata Syekh Ahmad Mamduh kepada saya, dia kata, dan juga saya pernah dengar daripada Syekh Muhammad Said Hanbali, kata beliau, Syekh Mustafa Imran ini pakar dalam ilmu kalam yang tidak ada bandingannya di Al-Azhar Al-Syarif. Dia guru kepada para guru. Syekh Mustafa Imran, walaupun dia dah baca Al-Qabisi itu berkali-kali dah, mantik dalam kepala dia, kira tak ada apa lah, kira dia ahli kalam tu. Dan sampai dia pernah sebut dengan penuh yakin, dia kata, kalau aku mati, tiba-tiba malaikat tanya dekat aku, man rabbuka, aku akan tanya balik kat malaikat. Aku akan kata balik, takkan tanya soalan ni kat aku, dia kata. Berpuluh tahun aku mengajak orang man rabbuka di Al-Azhar Al-Syarif, kamu tanya aku man rabbuka? Syekh Ahmad kata, ada dalil ala kamalil yaqin, dia kata. Bukan sombong tu. Tu dia melawak itu. Dia kata, kalau malaikat tanya kat aku nanti di dalam kubur, man rabbuka, dia kata, aku akan tanya balik, dia kata. Takkan ni kau nak tanya kat aku? Aku duk mengajak orang Jauharah, aku mengajak ke orang kitab tu, sampai kepada EG aku mengajak, tiba-tiba tanya man rabbuka. Tanya yang payah sikit, kan? Tanyalah ta'alluq sifat kalam apa dia, kan? Jadi sampai macam tu dalil kamal dia, kamal yakin dia kepada Allah Ta'ala dengan apa yang akan datang kepada dia. Saya sempatlah belajar sekejap dengan dia, tapi waktu tu baru sampai di Mesir, tak apa nak faham. Ada gambar dengan dia, ada gambar dengan waktu khatam kitab Kharidah Bahiyah ataupun Jauharah, kalau tak silap saya, di Azhar. Dia datang majlis khatam tu, khatam dengan Syekh Jamal Faruq, kemudian dia hadir. Pada waktu duduk kemudian atas kerusi tu, saya duduk sekali atas kerusi tu sekali dengan Syekh Jamal tu, dia main duduk sebelah Syekh Jamal. Betul, ambil gambar 3 orang sekali. Ada gambar saya 3 orang dengan dia. Gambar tu duduk kat mana tu, ingat nak buat frame kat gambar. Itu kenangan dengan Syekh Mustafa Imran. Syekh Mustafa Imran ni katanya, kata Syekh Ahmad Mamduh, dia setiap kali majlis, sebelum mula majlis, dia akan baca kitab. Syekh Muhammad Said Hanbali baca habis dengan dia kitab Hasyiah apa? Sabban. Syekh Sabban ala Mallawi, mantik. Syekh Muhammad Said cukup pegang Sabban. Dia kata cukup dah, kalau sebenarnya orang nak mengaji mantik ni, kalau dia habis Sabban dah cukup dah bagi hidup dia untuk mantik. Tak perlu nak baca kitab Mughni apa semua, tak perlu dah, kata dia. Cukup Sabban. Kerana Sabban hasyiah bimanzilati syarah, kata dia. Sabban ni hasyiah dia macam syarah. Jadi dia syarah kepada syarah, tapi dia kedudukan seperti syarah, wajib dibaca. Ada orang kata tak, yang diambil daripada syarah bukan daripada hasyiah. Hasyiah ni macam komentar daripada Syekh tadi ya. Tak, Syekh Muhammad Said kata hasyiah bagi As-Sabban ini seakan-akan syarah, jadi kena ambil semuanya. Dan Syekh Mustafa Imran setiap kali nak mula majlis, dia akan baca kitab dulu. Walaupun kitab tu berkali-kali dah dia baca, dia akan baca juga. Bila orang tanya kepada Syekh, bukan Syekh dah khatam kitab ni berkali-kali dah? Dia kata, nahnu talabna al-ilm lillahi ta'ala. Hatta kami menuntut ilmu, kami mengajarkan ilmu dan sebagainya kerana Allah Ta'ala. Nahnu nata'abbaduna Allah subhanahu wa ta'ala bil ilm. Kita beribadah kepada Allah dengan ilmu. Jadi ini kami anggapkan ibadah. Jadi bacaan kami tadi tu ibadah kepada Allah Ta'ala, tu bukan main-main kami.
Jadi itu dalil kepada amanah mereka dengan ilmu. Walaupun dah dibaca berkali-kali kitab tersebut. Kita sepatutnya ada sifat tu. Walaupun kita ni, apatah lagi penuntut ilmu. Sebelum hadir kena murajaah dulu. Dan sebagainya tu amanah dia dengan ilmu. Kena murajaah, tengok dulu baca apa yang ustaz nak baca, syekh nak baca pada hari tersebut. Maka dia kena tengok dulu. Baru dia ada soalan, baru nak kena tanya. Ataupun dia rujuk dengan kitab lain. Baru ada imbal balik dalam majlis. Itu yang sepatutnya dilakukan, tapi ditinggalkan oleh kebanyakan penuntut ilmu, hatta alim pun tinggalkan. Mana kitab yang dia dah baca selalu dah, dia tak payah baca dah. Hari itu dia terus pergi todong masuk dalam masjid tu, buka terus kitab. Sehingga kata Kiai Jazuli kata dalam satu ucapan dia salah seorang daripada kiai yang mengajar di Langitan, Pondok Langitan tempat Abuya Syekh Fahmi Zamzam mengaji di situ dulu. Pondok Langitan ni umur lebih kurang dekat 200 tahun dah. Kata Kiai Jazuli, dia kata guru kalau kata tidak murajaah sebelum dars, libur saja, kata dia. Guru kalau tidak murajaah, libur saja hari itu, tak perlu mengajar, kerana dia tidak amanah dengan ilmu dia. Dia perlu murajaah walaupun dia dah mengajar kitab tu berkali-kali. Kerana apa? Kerana amanah dengan muridnya. Kerana hak bagi guru pada ketika dalam majlisnya ataupun sebelum majlisnya adalah dengan murajaah. Jadi dalam kitab ini, dalam adab alim dalam majlis ini, saya letakkan di dalam majlis. Tapi sebenarnya maksud di sini adalah adab alim di dalam majlis, di luar majlis, dan juga sebelum majlis, di dalam majlis, dan selepas majlis pun sama juga. Kerana berwuduk ni sebelum majlis, bukan di dalam majlis. Bukan duduk dalam majlis tu ambil wuduk. Lepas tu duduk dengan penuh, itu di dalam majlis. Murajaah sebelum majlis. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Itu saya sebut. Ini kata Imam Kiai Jazuli. Saya ambil daripada ucapan dia. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Lebih baik cuti daripada kita buat majlis. Baik. Ini selepas majlis. Baik, insya-Allah malam ni, pukul 8 malam nanti kita akan sambung bahasan yang seterusnya pada bait yang ke-77. Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Itu malam ni kita akan baca sambungannya, insya-Allah taala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.